Selamat pagi, salam sejahtera. Awal subuh ini, sebelum kita jalan pergi kerja, aku cobalah dapatkan maklumat terkini tentang pelantikan dan pemasuran Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi yang membuatkan aku terkejut ialah seteru Anwar Ibrahim di Parlimen Tambun dulu yang telah kalah oleh Anwar Ibrahim, yang juga peserta langkah Sheraton dahulu yang telah mengkhianati mandat rakyat pada PRU 14, tiba-tiba pula berbunyi, tiba-tiba pula mengeluarkan kenyataan yang aku fikir perkara ini mungkin satu perkara yang tidak patut berlaku. Agung dah lantik Anwar. Bila Agung lantik Anwar itu adalah sah. Bila Agung sudah lantik Anwar, apalagi yang nak dipersoalkan? Itu adalah Agung. Di Malaysia ini siapa lagi yang lebih tinggi daripada Agung? Agung lah yang tertinggi. Mana-mana parti politik, perlembagaan parti politik kah, orang terbesar dalam parti politik kah, undang-undang parti politik kah, tiada yang lebih besar daripada Agung. Sedangkan Anwar Ibrahim pun kalau banding dengan Agung, Agung lagi tinggi. Itu sebab Agung adalah payung kepada negara kita. Tapi malangnya di saat subuh ini kita masih terkejut dengan kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin yang tak puas hati Anwar jadi Perdana Menteri. Terutamanya hari ini Faizal Azumu. Beliau sekali lagi mendakwa senada dengan bosnya, yaitu Muhyiddin Yassin. Faizal Azumu menyatakan bahwa kerajaan Anwar tiada keabsahan moral. Aku fikir, aduh, bila lagi nak move on nih? Sampai bila lagi kata kerajaan Anwar ni tak ada keabsahan? Padahal Anwar Ibrahim bukan dipilih oleh rakyat jelata semata-mata, tetapi dipilih oleh yang di Pertuan Agong. Anwar bukan dipilih oleh orang-orang biasa, tapi dilantik oleh yang di Pertuan Agong, bosku. Jom kita dengar dulu apa kata Faizal Azumu. Dah kalah dulu di Tambun, dia sekali ini kalah pula dalam persaingan menjadi kerajaan. Sekarang pula kata keabsahan Anwar Ibrahim tiada kerana tiadanya keabsahan moral. Apa maksud Faizal Azumu nih? Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mendakwa kerajaan baharu di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai keabsahan moral. Apa maksud tiada keabsahan moral itu, Peja? Ujar beliau, pengerusi Pakatan Harapan PH itu didakwa tetap dilantik sebagai pemimpin nombor 1 negara kerana disebabkan rancangan bersama pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sedang menghadapi tuduhan rasuah, sedangkan gabungan yang diterajuinya hanya mendapat 82 kerusi. Yalah, memanglah Anwar dapat 82 kerusi. Perikatan Nasional kan 73 kerusi saja. Jadi betullah Anwar Ibrahim lebih banyak majoriti berbanding Perikatan Nasional, berbanding parti yang diikuti oleh Faizal Azumu. Yang lebih malang lagi, beliau kata rancangan bersama pengerusi Barisan Nasional. Ini bukan rancangan mereka. Ini ialah pelantikan yang di Pertuan Agong. Saudara-saudara sekalian, menurut Peja, Anwar menjadi Perdana Menteri bukan dengan sokongan majoriti rakyat katanya, tetapi melalui percaturan politik dengan BN. Alamak, janganlah meludah ke langit karena di muka sendiri. Janganlah keluarkan kenyataan yang sendiri kena muka pula. Kalau dilihat apa yang terjadi, kalau Faizal Azumu kata sokongan majoriti rakyat kurang, Anwar menjadi Perdana Menteri bukan dengan sokongan majoriti rakyat, kata Faizal Azumu, itu salah. Cuma lihat peratusan yang telah mengundi Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Coba lihat berapa puluh peratus Pakatan Harapan, berapa puluh peratus Perikatan Nasional. Coba lihat data. Aku dah lihat data menunjukkan lebih daripada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan mendapat majoriti sokongan daripada rakyat. Peratusan yang mengundi Pakatan Harapan jauh lebih tinggi daripada Perikatan Nasional. Itu dari segi majoriti undi rakyat, bukan majoriti ahli parlimen. Majoriti ahli parlimen memang Pakatan Harapan jelas dengan data 82, manakala Perikatan Nasional 73. Bukankah itu jelas? Peratusan undi rakyat pula
Pakatan Harapan meninggalkan jauh Perikatan Nasional sebenarnya dari segi bilangan peratusan. Jadi apa yang dimaksudkan Faisal Azum ini pun aku tak tahulah. Percaturan politik dengan BN, kata dia, di mana Anwar berjanji kepada rakyat semasa kempen tidak akan bergabung dengan BN yang terpalit dengan skandal dan rasuah. Aku dah kata tadi, jangan cakap statement, jangan berikan statement yang meludah ke langit, muka kena sendiri. Perikatan Nasional pun sama. Lagi teruk, Perikatan Nasional melalui Muhyiddin Yassin telah pun menyatakan bahwa musuh nomor satu Perikatan Nasional adalah Barisan Nasional. Anwar Ibrahim tak pernah cakap Barisan Nasional musuh utama mereka, tak pernah. Tapi Muhyiddin Yassin pernah keluarkan pernyataan itu. Dia kata musuh utama Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Jadi kalau begitu, Faisal Azum kalau mau jadi kerajaan dengan bantuan Barisan Nasional nanti, nah nampaknya ludah ke langit kena muka sendiri. Bila cakap pula percaturan politik, dulu tebuk atap yang diterajui oleh Perikatan Nasional, bukankah itu pun tebuk atap yang dahulu telah dilakukan oleh Anda? Jadi aku rasa tak adil menyebut Anwar Ibrahim sebagai mencaturkan politik ini, tiada sokongan majoriti rakyat dan katanya bergabung dengan BN. Walaupun sebelum masa-masa kempen tidak mau bergabung. Aku dah ulang tadi, aku ulang banyak kali. Aku kata Anwar Ibrahim hanya ikut titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung. Muhyiddin pun akhir-akhirnya melalui Hamzah Zainuddin pun mengatakan akan mempertimbangkan untuk menyertai atau menubuhkan kerajaan perpaduan. Kalaulah jadi mereka dapat sokongan daripada Barisan Nasional, bukankah itu pun satu tindakan sama? Ludah ke langit kena muka sendiri juga kan? Macam itulah. Aduh, lain daripada pengurusi Perikatan Nasional, kata Peja. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang enggan berurusan dengan Zahid ataupun menggugurkan tuduhan rasuah terhadap beliau semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang jawatan Perdana Menteri, kata Peja lagi. Peja menambah pembentukan kerajaan baru yang meletakkan Anwar sebagai Perdana Menteri juga tidak menggambarkan kerajaan perpaduan seperti mana yang dititahkan oleh Agong. Apa maksud Faisal Azum yang tidak menggambarkan kerajaan perpaduan ini? Kerajaan perpaduan itu macam mana bagi Peja? Bagaimana? Macam mana bentuk dia? Kan, kalau sudah tolak kerajaan perpaduan itu, maknanya kamu mau kerajaan persekutuan. Kerajaan yang baru dibentuk dengan Anwar sebagai Perdana Menteri bukan kerajaan perpaduan, kata Peja. Aku tak tahulah apa maksud bukan kerajaan perpaduan ini. Ya, ini adalah kerana gabungan politik yang mewakili orang Melayu yaitu PN tidak sebagian daripada kerajaan PHBN. Ini yang didominasi DAP, Parti Terbesar Kerajaan Baharu, dengan 40 kerusi jelas beliau. Ayo, inilah masalah nih. Balik-balik DAP yang menjadi masalah. Balik-balik DAP yang menjadi masalah. Sebenarnya, kenapa Perikatan Nasional tidak mau ikut? Kalau Peja cakap tidak menggabungkan Perikatan Nasional, tidak mewakili orang Melayu yaitu PN, tidak sebagian daripada kerajaan PHBN, macam mana mau jadikan sebahagian kalau PN sendiri yang menolak? Kan Muhyiddin sendiri yang menolak. Jadi, kenapa pula salah DAP? DAP kata mereka tak dapat jawatan pun tak apa, yang penting stabil Malaysia, kata DAP. DAP diam-diam. Bahkan sudah jumpa dengan GPS memohon kemaafan secara terbuka. Tak tahulah, inilah sentimen semua salah DAP. Kadang-kadang aku tak boleh faham sebenarnya. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun telah selesai mengangkat sumpah kemarin sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Anwar dipercaya akan menerajui kerajaan persekutuan baru menggabungkan dua parti terbesar yaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dengan majoriti kerusi Parlimen 112. Kemelut penubuhan kerajaan persekutuan dan pelantikan Perdana Menteri bermula apabila PRU 15 Sabtu menyaksikan tidak ada gabungan mendapat majoriti penuh. Pada PRU 15, PH memenangi 82 kerusi Parlimen, diikuti PN 73, BN 30, Gabungan Parti Sarawak 22 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi, dan Calon Bebas 2 kerusi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu share video ini dan tolonglah tekan butang subscribe. Semoga kita semua diberkati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.